Dengan cara kita memanggil jin dan syaitan ni, sengaja manggil jin dan syaitan ni, kita tak tahu, kita tak sedar. Itulah punca jin dan syaitan menjadi sebab penyakit kita. Misalnya tuan-tuan, amalan masyarakat kita di Malaysia, di Asia Tenggara, amalan apa? Pagar rumah. Pagar-pagar rumah. Bukan pagar yang Cina buat tu dengan besi. Pagar rumah. Kalau di Johor, saya orang Johor, pagar rumah ni yang terkenal ialah menggunakan kayu besi. Kedua, menggunakan kacang hijau. Kacang hijau tu dimasukkan dalam botol. Botol tu ditanam terbalik. Kadang-kadang menggunakan buluh. Dalam buluh itu ditaruh serbuk emas. Kadang-kadang menggunakan paku. Kadang-kadang menggunakan telur itik, telur angsa. Ditanam 4 penjuru rumah atau beberapa tempat di rumah, di keliling rumah. Ini sebenarnya tuan-tuan, amalan pagar rumah ni, sebenarnya adalah merupakan sebahagian daripada simpulan sihir yang menggunakan khidmat jin dan syaitan. Lama kelamaan, berapa tahun kemudian, pagar-pagar rumah ini, jin-jin yang digunakan untuk pagar rumah ini akan menyerang kita, menyerang penghuni rumah, anak isteri, sehingga ada yang lumpuh. Karena itulah, kalau tuan-tuan ada buat pagar-pagar rumah, tuan-tuan tolonglah buangkan. Karena itu dari segi hukum pun syirik. Dari segi hukum syirik. Bila kita sudah mengaku Allah Tuhan kita yang Maha Agung, Maha Sempurna, pergantungan hati kita pada Allah. Pagar-pagar rumah ini tidak jadi apa-apa, tapi membahayakan kita. Saya nak cerita beberapa cerita yang saya ingat. Seorang ustaz, minta maaf lah siapa berkelulusan Azhar, dia berkelulusan Timur Tengah di bidang syariah, mengajar sekolah menengah, sebuah sekolah menengah di Selangor. Ustaz ni sakit bertahun-tahun, lebih 2 tahun, sakit dada, sesak nafas, keluar masuk hospital, doktor pun tak dapat diagnosiskan. Entah bagaimana sampai ke pusat rawatan saya. Kebetulan pada hari itu saya ada. Saya dah biasa kalau sakit dada, saya tanya saja, Ustaz ada tak buat pagar-pagar rumah? Tak ada. Tapi saya tanam paku 4 penjuru ada. Paku tu daripada mana? Kawan-kawan juga, ustaz-ustaz juga. Kalau gini, kata saya, ustaz tak, hari ni tak perlulah ustaz berubat. Ustaz balik cari paku yang ustaz tanam. Dia kata dah lupa lah. Tapi kan agak-agak tempat itu ustaz tahu 4 penjuru. Dia kata tahu. Senang saja. Ustaz ambil tajak, tarik, nanti tersangkutlah paku. Betul tuan-tuan. Daripada 4 dapat 3. Alhamdulillah, penyakit ustaz ni sembuh 100%. Tak ada lagi. Padahal saya tak ada ubatkan pun, tak ada mandi, tak ada apa. Bila buang paku-paku ni, hilang. Cerita pagar-pagar rumah ni, saya fikir tuan-tuan kalau terlibat, kalau tuan-tuan susah nak buangkan, minta tolong murid-murid saya di sini. Saya menemui seorang keluarga di Raja Selangor. Dia sakit saja suami isteri. Datang ke pusat rawatan saya banyak kali. Kali terakhir saya ada. Saya tanya,
Ada tak pakar-pakar rumah? Dia kata ada. Siapa yang buat? Sipulan-sipulan seorang pawang. Dengan apa? Telur itik. Tapi Ustaz, pakar rumah telur itik ni sudah dimatikan oleh seorang lain. Sipulan-sipulan. Dengan cara apa? Dia guna telur angsa. Ya? Tadi yang ditanam mula-mula telur itik. Datang orang kedua ditanam dengan telur angsa. Kata saya, ini dua balak lah. Ya? Ya? Akhirnya saya simbahlah dengan tempat itu, lubang itu dengan apa? Promesi. Barulah disembuh, tuan-tuan. Jadi pakar-pakar rumah ni. Satu lagi, kepercayaan kita, tuan-tuan, ya, terhadap barang-barang yang ada hikmah. Barang-barang lama, keris, tombak, lembing, ya, pedang. Ini barang-barang lama pun ada jin yang menjaga. Ini pun jadi sebab, tuan-tuan. Saya ingat, ya, 1-2 tahun dulu, ketika saya datang Terengganu, murid saya obatkan seorang tua perempuan umur dalam 70-80 tahun. Kata murid saya, dalam badan dia itu, memang saya pun tengok, ya, makcik ini dia boleh cakap Siam, kadang-kadang cakap Inggeris, kadang-kadang cakap Arab, cakap anu pun boleh, cakap apa ni, Tamil. Jadi saya tanya makcik ini, dalam keadaan dia tak sedar, saya tanya jin dalam dia, apa sebab orang ini macam ni, apa sebab? Cuba kau cerita. Makcik ini dia pergi asyarat. Jadi saya agak-agak, ini lesung batu. Lesung batu ke? Baru dia anggap. Rupanya bila saya tanya keluarga yang bawah, di rumah memang ada satu lesung batu. Lesung batu ni dibuang, tuan-tuan, elok ya, jin tu keluar. Ini bukan kepercayaan lama, memang betul, tuan-tuan. Kan orang kita ni suka, ya, menyimpan tembaga lama lagi bagus. Di PJ, di apa itu, di Petaling Jaya, di apa ni, USJ 9 Subang Jaya, seorang makcik hidupnya ketakutan siang malam. Sebab apa? Dalam rumahnya ada hantu dia. Dia tengah tengok TV, tiba-tiba ada orang duduk dekat depan TV. Hari-hari dia panggil pawang itu, pawang ini, kata seorang pawang ini, pokok-pokok keliling rumah banglo rosak mesti ditebang, dibakar. Pawang pun buat bakar, masih ada lagi. Entah berapa orang pawang, wallahu alam. Akhir sekali dipanggil saya. Panggil saya duduk dekat itu ruang tetamu. Saya tengok dekat apa itu, almari kaca tu banyak barang-barang tembaga. Saya pun tanya, makcik ni siapa punya? Ini daripada Rahmat ada, bapak ada, nenek ada. Bapak saya dulu ADO pertama Melayu di Kuala Lumpur. Memang banyak, tuan-tuan. Boleh tak saya ambil ni keluarkan? Saya ambil semua keluarkan, taruh di tepi rumah, saya simbah dengan pemedisi. Kata saya, makcik jangan bawa masuk. Kalau laku jual, jual lah. Kalau tak mau jual, buang tak apa. Sembuh, tuan-tuan. Tak ada lagi hantu yang sama-sama tengok TV dengan dia. Satu lagi azimat, tuan-tuan. Azimat, macam-macam azimat. Tahun 2011 saya dipanggil bahagian pengurusan masjid apa ni, Jabatan Agama Islam Kelantan. Saya ingat nama Ustaz Rosak Ismail. Dia kata di Kelantan ni macam-macam lah penyakit. Jadi dalam seminar itu sampailah bab azimat. Bab azimat ni saya sebut satu. Bila dah habis seminar itu, semasa makan tengah hari itu, Ustaz Ismail ni cakap dengan saya, Dr. Jahid, masalah azimat di Kelantan ni yang buat tuan-tuan guru pondok.